Bismillahirrahmanirrahim. Adakah Dajjal itu telah ada atau ia belum muncul? Suatu masalah yang menjadi perbincangan yang hangat di kalangan ulama, dan berlakunya kekhilafan pendapat di kalangan mereka kerana perselisihan faham terhadap beberapa hadis yang sahih yang memberi makna bahawa Dajjal itu telah ada. Soalan, adakah Dajjal itu sudah ada sekarang? Sejak zaman Nabi SAW disembunyikan oleh Allah dan zahir di akhir zaman, atau Dajjal itu dizahirkan sebagaimana manusia biasa yang dilahirkan di akhir zaman dan muncul bila tiba masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah ini menjadi khilaf di kalangan ulama, berbeza pendapat, kerana ada hadis-hadis yang sahih yang menyebut Dajjal itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Namun perkataan Dajjal ini ditafsirkan dengan makna yang lebih luas. Semua pembohong yang membawa ajaran yang sangat menyesatkan adalah Dajjal. Yang zahir bukan seorang, banyak. Cuma di akhir zaman akan muncul satu Dajjal yang paling besar, yang menggoda, yang mempesona manusia dengan sihirnya, dengan tipu dayanya, sehingga menyesatkan orang-orang yang lemah imannya, bergoncang mereka yang kuat imannya. Di sini terdapat perbincangan yang panjang. Beberapa hadis yang sahih memberi makna bahawa Dajjal itu telah ada. Hadis tersebut di antaranya ialah, hadis ini hadis yang panjang, diriwayatkan oleh seorang sahabat perempuan, Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, menunjukkan bahawa orang perempuan juga mengaji. Jadi pendapat mengatakan orang perempuan ni tak payah mengaji itu pendapat yang salah. Tak betul. Orang perempuan kena mengaji. Kerana hadis ini menunjukkan Fatimah binti Qais menghadiri ucapan Nabi SAW, menunjukkan betapa kuatnya ingatan dia, sehingga hadis yang panjang ni dia ingat satu-satu. Bukan ada kalam macam zaman sekarang, bukan ada kertas. Dia dengar dengan hafal, menunjukkan kuatnya ingatan dia. Dan ulama-ulama tabi'in meriwayatkan hadis daripada Fatimah binti Qais, menunjukkan dia ni seorang yang alim dan ingatannya kuat. Dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, katanya, aku telah mendengar seruan memanggil supaya sembahyang berjamaah. Satu hari aku dengar panggilan daripada masjid supaya keluar beramai-ramai sembahyang berjamaah. Ini perkara luar biasa. Biasanya bang saja. Tapi kali ini ada panggilan supaya mari beramai-ramai. Lalu aku pun keluar menuju masjid, bersembahyang bersama-sama Nabi SAW. Aku berada bersama-sama perempuan di saf yang pertama selepas kaum lelaki, di mana cara sembahyang zaman Nabi bukan ada tabir terhadap tabir. Di mana yang di hadapan, bahagian hadapan orang lelaki, lepas tu budak-budak, lepas tu budak-budak, lepas tu perempuan. Jadi duduk kawasan sah yang pertama kalangan perempuan. Setelah selesai menunaikan sembahyang, di sini menunjukkan, walaupun di sana ada hadis,
khairu sufufir rijali awwaluhunna wa syarruhun akhiruhunna wa khairu sufufin nisa'i akhiruhunna wa syarruhunna awwaluhunna. Ada hadis, sebaik-baik sah lelaki yang paling hadapan, seburuk-buruk sah lelaki sah yang belakang, sebaik-baik sah perempuan sah belakang, seburuk-buruk sah perempuan sah hadapan. Ada hadis begitu. Orang lelaki lebih afdal sah yang pertama, orang perempuan lebih afdal sah belakang. Itu hadis. Mengapa dia pergi sah depan? Untuk mendapat ilmu, majlis ilmu. Kalau majlis ilmu ada fadilah dia, maka lebih baik duduk sah di hadapan untuk mendengar ilmu dengan cara yang lebih dekat. Setelah selesai menunaikan sembahyang, Rasulullah SAW terus duduk di atas mimbar dalam keadaan ketawa. Duduk atas mimbar dalam keadaan senyum ketawa, suka. Lalu ia bersabda, tiap-tiap orang hendaklah berada di tempat sembahyang masing-masing. Jangan keluar, duduk tempat masing-masing. Seterusnya ia bersabda, adakah kamu tahu mengapa aku mengumpulkan kamu? Kamu tahu tak mengapa aku suruh kamu mari beramai-ramai? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Ini untuk menguatkan ucapan. Allah Rasul lebih mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya demi Allah, aku mengumpulkan kamu bukannya untuk memberitahu berita gembira dan bukanlah untuk memberi amaran yang mengerikan, tetapi aku mengumpulkan kamu untuk memberitahu bahawa saudara kita Tamim Ad-Dari, seorang sahabat, dahulunya seorang penganut agama Kristian, lalu ia datang berbai'ah dan menjadi seorang Islam. Tamim Ad-Dari, sahabat kita, dia datang, dia masuk Islam, dia berbai'ah. Dia telah menceritakan kepada aku tentang suatu perkara yang sama seperti apa yang telah aku ceritakan kepada kamu berkenaan Al-Masihud Dajjal. Aku pernah cerita kepada kamu berkenaan Dajjal. Sekarang ini Tamim Ad-Dari cerita kepada aku. Dia menceritakan kepadaku bahawa dia pernah menaiki kapal laut bersama-sama dengan 30 orang lelaki dari kabilah Lakham dan Juzam. Tamim Ad-Dari ini ialah pelaut. Ke laut, naik kapal. Dia berlayar di laut dengan orang Arab kabilah Lakham dan Juzam. Mereka telah dipukul gelombang di laut selama sebulan. Dipukul gelombang ribut selama sebulan, lama. Kemudian mereka berlabuh di sebuah pulau di laut itu. Tiba-tiba mereka berjumpa sebuah pulau dan berlabuh, di mana letaknya di sebelah terbenamnya matahari. Dia merasakan sebelah matahari jatuh. Lalu mereka menaiki sampan, seterusnya mendarat di pulau itu. Mereka naik sampan mendarat di pulau. Tiba-tiba mereka terserempak dengan seekor binatang yang kasar bulunya dan terlalu tebal sehingga tidak dapat mereka mengetahui hadapan dan belakangnya. Tiba-tiba mereka berjumpa dengan seekor binatang yang lebat bulunya, tak tahu mana depan mana belakang. Lalu mereka berkata, celaka, binatang apakah ini? Binatang apa ini? Binatang itu menjawab, akulah Al-Jassasa. Binatang itu bercakap, aku Al-Jassasa. Mereka bertanya, apakah Al-Jassasa itu? Jassasa itu apa? Binatang itu menjawab, pergilah kamu menemui seorang lelaki yang sedang berada di tempat pertapaan. Mau cari, ada orang lelaki duduk bertapa di rumah gereja. Rumah gereja. Gereja ni tempat rumah ibadat Yahudi ataupun Kristian. Sesungguhnya ia akan memberi berita yang sangat menarik kepadamu. Manakala ia menyebut kepada kami akan lelaki itu, kami berundur daripadanya kerana merasa takut kalau binatang itu satu syaitan yang mengganggu. Bila dia bercakap, dia beritahu pula hal tu, kami gundur, takut boleh jadi syaitan. Tamim meneruskan cerita dengan berkata, kami pun pergilah dengan segera ke tempat pertapaan itu.
sehingga kami masuk ke dalamnya. Tiba-tiba kami berjumpa tempat bertapa. Kami masuk dalam. Tiba-tiba di dalamnya ada seorang lelaki yang paling besar pernah kami lihat. Seorang lelaki yang tubuhnya besar. Ia dibelenggu dengan kuatnya. Dia belenggu, diikat dengan rantai. Kedua belah tangannya diikat pada tengkoknya. Begitu juga kedua-dua belah betihnya dibelenggu dengan rantai besi. Dia belenggu rantai besi. Kami bertanya, siapa kamu ini? Kami tanya, siapa dia kamu? Ia menjawab, kamu telah berjaya mendapat berita halku ini. Beritahukan kepadaku siapa kamu. Tiba-tiba orang yang dibelenggu ni tanya, siapa kamu? Kami menjawab, kami ialah orang-orang Arab. Kami orang Arab. Kami telah berlayar di laut. Kami telah dipukul ombak yang bergelora. Kami di lambung ombak selama sebulan, sehinggalah kami dapat berlabuh di pulau ini. Kami menaiki sampan-sampan, lalu mendarat di atas pulau ini. Tiba-tiba kami bertemu seekor binatang yang kasar lagi tebal bulunya, sehingga kami tidak tahu di mana belakang kepala dan belakangnya, kerana dilindungi bulunya yang tebal itu. Lalu kami berkata, celakalah binatang apakah ini? Ia bercakap dengan berkata, akulah Al-Jassasah. Kami bertanya, apa dia Al-Jassasah itu? Ia menjawab, pergilah menemui seorang lelaki yang berada di tempat pertapaan. Sesungguhnya ia dapat memberi berita yang sangat menarik. Lalu kami pun bersegera datang menemuinya. Kami merasa takut kepadanya kerana merasa ia adalah syaitan yang juga mengganggu kami. Lalu lelaki itu berkata, lelaki yang rantai itu bertanya, ceritakan kepadaku tentang pokok kurma Bisan. Beritahu padaku tentang pokok kurma Bisan. Bisan ialah satu lembah di Palestin, dekat sempadan Jordan. Lembah di Palestin. Lalu kami bertanya, apakah keadaan yang kamu ingin tahu? Mu nak tanya apa tentang lembah Bisan? Ia berkata, maksudku pokok kurma adakah masih berbuah? Kurma buah Bisan ni buah lagi kedok. Dia kurma di lembah Bisan ni kurma yang masyhur, buahnya besar, berkali ganda pada kurma yang ada di Madinah yang kita beli. Harganya mahal. Besar, dekat dengan sejari, panjang pada jari, satu jari. Besar buah kurma ni. Kurma Bisan. Adakah masih berbuah? Kami menjawab, ya, berbuah. Ia berkata, jaga-jaga, tidak lama lagi ia tidak berbuah. Tak lama kurma ni tak akan buah, kata dia. Tiba masanya tak buah. Itu tanda akhir zaman. Ia berkata, ceritakan kepadaku tentang Tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah, ya, Tasik di Palestin. Nama Tasik Tabariyah. Yang airnya tawar menjadi minuman dan untuk menyerang kebun-kebun di kawasannya. Kami bertanya tentang apa yang kamu ingin tahu. Mu nak tanya apa tentang Tasik Tabariyah? Ia berkata, adakah ia masih berair? Tasik Tabariyah tu air banyak ke? Kami berkata, airnya masih banyak. Air banyak lagi. Ia berkata, jaga-jaga, tidak lama lagi airnya akan kering. Akan tiba masanya air Tasik Tabariyah menjadi kering. Ia berkata lagi, ceritakan kepada kau tentang mata air Zughar. Adakah airnya masih ada? Mata air Zughar, ni mata air di Palestin juga, masih ada lagi? Adakah penduduknya masih menyiram tanaman dengan air itu? Kami menjawab, airnya masih banyak, banyak lagi air. Penduduknya masih menyiram tanaman dengan air itu. Ia berkata lagi, ceritakan padaku tentang dia berkata lagi, airnya akan berhenti, akan kering airnya, tertinggal terjemahan tu. Terjemahannya tertinggal, Tasik Zughar akan kering. Ceritakan kepadaku tentang Nabi yang lahir di kalangan penduduk yang buta huruf. Adakah Nabi
Zahir kalangan penduduk yang buta huruf. Penduduknya buta huruf. Ada Nabi. Apakah yang telah berlaku? Kami menjawab, ia telah lahir di Mekah dan telah pun berpindah ke Yathrib. Berpindah ke Yathrib, iaitulah Madinah. Yathrib ini nama pada Madinah sebelum daripada Nabi berhijrah. Ia bertanya, adakah orang-orang Arab memeranginya? Orang Arab perang tak Nabi ini? Kami menjawab, ya. Ia berkata, apakah yang telah ia berlaku terhadap mereka itu? Nabi itu buat apa? Kami menjawab, ia mencapai kemenangan dalam menghadapi orang-orang Arab yang mengelilingi untuk menentangnya. Nabi ini perang dan dia menang, orang Arab kalah. Dan mereka itu telah menjadi patuh kepadanya. Ia berkata, adakah itu telah pun berlaku? Kami menjawab, ya. Ia berkata, ingatlah kalau begitu baik kepada mereka mematuhinya. Baik kalau orang Arab ikut Nabi ini. Tahu pula dia. Dan aku ingin memberitahu berkenaan denganku pula. Akulah Al-Masih. Akulah Al-Masih. Al-Masih ini ada dua. Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Isa bin Maryam diangkat oleh Allah ke langit. Itu Nabi Isa AS. Al-Masih. Yang kedua Al-Masih Ad-Dajjal. Masih Al-Masih yang menyesatkan. Inilah dianya. Akulah Al-Masih dan telah hampirlah masa diizinkan kepadaku untuk keluar. Aku akan keluar ke seluruh bumi. Aku tidak akan tinggal sebuah negeri pun, malaikat mestilah aku mengunjunginya. Perkara itu berlaku selama 40 malam, kecuali Mekah dan Taibah. Kedua-dua tempat itu diharamkan kepadaku. Setiap kali aku coba masukinya, aku dihadapi oleh malaikat yang menghunus pedang menghalangku, dan setiap jalannya dikawal oleh malaikat. Rawi hadis ini Fatimah binti Qais radhiyallahu anha tu bukan anhuma, berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, lalu ia menikam tongkatnya ke arah mimbar ini dengan mimbar Nabi tu menekam tongkat dia dan bersabda, ini dia Taibah, yakni Madinah. Tidakkah aku telah berkata kepada kamu berkenaan dengannya? Orang-orang yang hadir berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW. Menerukan sabdanya, sesungguhnya menakjubkan aku apa yang telah diceritakan oleh Tamim, menepati apa yang telah aku ceritakan kepada kamu berkenaan dengannya. Berkenaan Madinah dan Mekah, malaikat ia menyebut di laut Syam atau laut Yaman. Tidak, bahkan ia di sebelah timur. Sebelah timur sebenarnya tanah Arab. Sebelah timur lautan Hindi, maknanya lautan Hindi. Itu belah timur. Lalu Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur. Berkata Fatimah Qais binti Qais, aku telah menghafal perkara ini dari Rasulullah SAW. Pulau itu duduk di sebelah timur. Sebelah timur. Bermacam-macam anggapan. Kat mana letak pulau ini? Pulau ini. Ada orang duduk agak-agak. Pulau ini berhampir dengan Pulau Socotra. Pulau Socotra ini ialah pulau yang berhampir dengan Yaman Selatan. Ada Pulau Socotra. Socotra ini pulau yang banyak tumbuhan-tumbuhan yang pelik. Pohon kayu yang pelik yang tak ada dalam dunia lain. Ada di pulau itu. Pulau ni ada penduduk orang Islam. Dekat pulau tu ada 3 buah pulau. 2 buah pulau lain, dia 3 semuanya pulau yang besar. Satu pulau ni dikenal dengan Pulau Puaka. Pulau Puaka orang terakhir ni pergi. British menakluk Yaman Selatan, termasuk kawasan Teluk dia takluk. Tentera British, tentera laut British pernah nak ambil pulau tu, mendarat lari. Dia tengok apa tak tahu, Allah Alam, lari. Bila Yaman Selatan jatuh ke tangan komunis. Bila Yaman Selatan ditakluk oleh komunis. Kerana orang putih ni dia tak boleh beri pada Islam, kata komunis tak apa. Walaupun dia berlawan komunis, tapi kepada dia komunis baik pada Islam. Islam bahaya pada komunis. Dia beri komunis menguasai Yaman Selatan. Pada masa komunis memerintah Yaman Selatan, puak-puak Marxis komunis ni dia tak percaya benda gaib. Tak percaya ke Tuhan, tak benda gaib. Di mana mereka hantar
pasukan dengan helikopter pergi ke pulau ni. Mendarat dengan helikopter, cabut lari ketakutan. Wallahu alam, tak tahu apa pulau ini. Dan diberitakan bahawa mereka meletakkan tentera laut dia di kawasan Teluk dan kawasan ini. Kenapa? Kerana satu mazhab Kristian, mazhab Anglican, mazhab Kristian. Anglican termasuklah juga Protestan dan Katolik, jadi pak turut pada mazhab ini, percaya di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin Yahudi yang akan memimpin Kristian dan Yahudi untuk mengalahkan orang Islam. Ini kepercayaan dia. Ini kepercayaan Yahudi, Kristian dan Yahudi. Kristian Zionis bergabung dengan Yahudi, Zionis bergabung untuk lawan orang Islam. Mereka percaya akan muncul pemimpin Al-Masih. Al-Masih juga dipanggil Al-Masih juga. Dalam bahasa Inggeris pun Al-Masih. Dia percaya adanya Al-Masih. Ini Al-Masihud Dajjal. Yang dia percaya memimpin dunia di akhir zaman. Kita orang Islam pula, Al-Masih ini Al-Masihud Dajjal. Akan muncul Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam bersama Imam Mahdi akan membunuh Al-Masih ini di akhir zaman. Dan Yahudi dapat dikalahkan. Yahudi akan dikalahkan pada akhirnya. Itu hadisnya. Ini satu hadis.